Okey, kita akan melukis part yang seterusnya, iaitu yang kita namakan di sini adalah shaft. So kita boleh perhatikanlah objek ataupun drawing detail yang ada pada gambar rajah ini. Okey, so kita boleh perhatikan dan kita study dia punya setiap dimension, diameter, radius dan setiap specification yang diberikan lah. Okey, so sebelum tu saya nak berikan satu tips pada kamu untuk kamu lebih mendalami ilmu untuk menggunakan software Inventor ni. Kamu boleh search pada YouTube mengenai tutorial Inventor ni. Ada berbagai-bagai tutorial yang boleh membantu kamu untuk lebih mendalami ilmu ataupun skill menggunakan software Inventor ni lah. Kamu boleh meniru ataupun mengikut melukis apa yang mereka ajarkan ni, iaitu video tutorial ni. Ada berbagai video yang ada, dan juga ada satu Facebook yang saya follow dia punya page dia ni, iaitu saudara Nazmi Ismail. Dia seorang engineer dan seorang pengajar lah. Dan dia ada buat perkongsian bagaimana untuk membuat tutorial Inventor. Bukan saja software Inventor, ada juga software yang lain yang dia ada buat juga tutorial. So ia merupakan satu tutorial yang menarik lah, dan kamu boleh follow dia punya skill melukis ni. Memang kalau saya tengok memang dia dah kira level advance lah. Dan apa yang saya punya tutorial yang saya tunjuk tu pula, ia lebih kepada lebih pada basic cara menggunakan Inventor, menggunakan tool-tool basic. Tapi kalau kamu nak lebih mendalam, kamu boleh lihat pada tutorial yang Cik Nazmi Ismail ni tunjukkan lah. Dia mungkin lebih mendalam ilmu yang dia ajar. Tapi itulah, terpulang pada kamu, kerana sememangnya kamu akan menggunakan software Inventor ni, ataupun mungkin software yang lain, 3D software, untuk kamu melukis objek dalam mungkin kamu punya projek bersepadu, projek final year. Memang satu hari nanti memang kamu akan nak gunakan software macam ni. Sebab tu kamu kena mendalami dan fahami bagaimana software itu berfungsi dan bagaimana cara nak mengendalikan ataupun manage software itulah. Okey, so kita berbalik pada part drawing, iaitu shaft yang kita nak lukis ni. So kalau kita tengok pada gambar rajah ni, so kamu tengok panjang totalnya adalah 106.7. So kamu tengok dia punya setiap jarak yang ada kat sini. So dia bagi kat situ saiz pada threadnya, dia ada saiz thread. So M10 adalah dia punya saiz diameter untuk yang kat depan ni 10, dan 1.5 adalah saiz thread, dia tunjuk kat sini. So ini adalah chamfer, dia punya chamfer dekat depan ni ada macam chamfer kan. Okay, so kamu boleh perhatikan tempat-tempat yang lain, jarak-jarak yang seterusnya. So dia ada bagi kat sini 12.7, daripada sini sampai kat sini. Dan seterusnya surface kat sini pun bagi 22.8, kat sini 6.1, dan kat sini yang seterusnya 9.5. Dan ada satu bentuk yang inilah, yang surface yang dekat dalam ni. Dekat dalam ni dia ada bentuk macam ni lah. Okay, so jarak center to center untuk hole ni 25.4, dan saiz untuk lubang skru ni, saiz hole ni adalah diameter 2.6, dan deep dia adalah, ni adalah simbol deep adalah 2. Okay, so kat sini dia ada satu perumah ataupun ruang untuk kita lock, masukkan rookie way ni. So nanti kita akan lukis benda ni. Okay, untuk pengetahuan kamu kalau macam saya pernah berkata sebelum ni, kalau kamu nak ikut ataupun kamu nak gunakan drawing ni sebagai kamu punya assignment, kamu boleh follow ataupun lukis part yang ada dalam drawing ni. Jadi kamu kena masukkan lah, macam saya kata, kamu kena buat dia punya prosedur ataupun langkah kerja satu persatu part kan. So kamu kena buat sekurang-kurangnya 3 part kalau kamu nak ikut drawing yang saya buat ni lah. Sebab saya kata sebelum tu ada lagi 2 drawing yang kamu boleh pilih yang lain kan. Tapi kalau kamu nak buat juga gambar rajah ataupun projek yang saya buat tutorial ni, kalau kamu nak buat juga ia sebagai kamu punya assignment, so kamu kena pilih sekurang-kurangnya 3 So saya sarankan kamu untuk melukis 3 part ni, iaitu dia punya body. Kamu kena lukis balik dan kamu screenshot lah langkah kerja dia daripada body sampai siap, kemudian shaft sampai habis, sampai partnya siap, kemudian yang
satu lagi adalah arm. So 3 je lah sebab rasanya kamu tak perlu buat sampai habis lah. Tapi ini adalah untuk maksudnya tak perlu tunjuk sampai habis ni untuk assignment kamu saja. Tapi kalau kamu nak tunjukkan dia punya proses assembly, so kamu kena follow, kamu kena lukis jugalah sampai habis. Cuma kamu tak perlu masukkan part yang kesemuanya dalam kamu punya assignment. Itu maksud saya. Maksudnya kamu cuma perlu masukkan 3 part saja. Sebab kalau ikut drawing yang lain-lain tu dia ada part yang tak banyak. Maksudnya mungkin ada 3-4 gitu kan. Tapi ni saya tengok ada 5 part, tak termasuk lagi dia punya aksesori, ada bowl, ada nut, ada benda-benda lain kan. Mungkin kamu rasa macam kalau kamu nak buat yang ni rasa macam banyak pula nak buat dalam assignment kan. Tapi okey, saya beri kamu kelonggaran untuk membuat 3 saja part untuk kamu masukkan dalam assignment, dan yang seterusnya ni kamu tak payah masukkan dalam assignment lah. Tapi dalam masa kamu nak buat dia punya detail drawing, so kamu memang tetap kena masukkan ke semua part lah. Okay, sebab nanti mungkin kamu rasa kamu punya assignment tu banyak sangat ke apa kan. So ni saya beri kelonggaran lah. Okay, so saya harap kamu faham. Okay, untuk sesiapa pelajar yang tak dapat ataupun menghadapi masalah untuk install Inventor, yang tak dapat install, mungkin laptopnya tak cukup requirement ataupun macam mana, kamu boleh datang ke Makmal Komputer CAD, CAE di Aras 2, Makmal JKMB lah, Makmal Komputer. Kamu boleh, tapi sebelum tu kamu digalakkan untuk email kepada saya, tanyalah bila waktu yang terluang untuk kamu datang, supaya kami boleh bersedia untuk kedatangan kamu datang ke lab ni dan menggunakan komputer yang ada pada lab sini. Okey, kamu boleh emailkan saya. Okey, kita kembali pada Inventor. Okey, so setelah kita fahami setiap objek-objek yang ada ni, so kita boleh terus melukis lah. So kita akan lukis dari depan, kita akan lukis dia punya circle kat depan ni dengan saiz 10 mm. Kemudian dia ada saiz straight kat sini, dan seterusnya terus ke belakang lah. Kita akan buat bersama-sama. Okey, dalam software Inventor ni, kalau kamu tengok pada interface yang new ni, okey, ini untuk version 2019. Kalau kamu terus klik pada part ni, memang kita nak lukis part kan, memang kat sini ada new part. Kamu mungkin terfikir untuk klik direct dekat sini tanpa klik pada klik new file, kemudian pada metrik apa kan. Tapi kalau kamu klik kat sini, saya takut jadi macam mana tahu. Okey, saya cuba kat sini, saya klik part, new part, saya nak lukis. Okey, so ini adalah paparan ataupun interface setelah saya klik new part tadi. Tapi okey, mungkin ada masalah kat sini. Apa masalahnya? Cuba kita klik pada new sketch, klik pada mana-mana plane. Saya cuba saja. Kalau saya buat satu objek ataupun satu bentuk kat sini. Okey, kalau kamu tengok dia punya, nampak tak dia punya display number tu yang ada kat XY tu, dia dalam unit inci. Saya tak nak kamu tersilap buat bila mungkin kamu tak perasan benda ni, sebab unit dia dalam inci. Kamu nampak tak 0.410 in tu nak dalam nilai X tu. Okey, sekarang nilai default dia adalah dalam inci. So saya takut kamu tersilap buat, dan bila kamu dah sedar, bila dah banyak ni, dia akan membuang masa kan. So saya harap kamu tak tersilap buat lah. So lebih baik kamu just gunakan ataupun klik pada new icon ni ataupun new file ni, pada icon kat atas ni, Ctrl N ni. Lebih selamat kalau kamu klik di sini new metric dan select pada standard.mm.ipt. Okey, double klik dan kamu boleh gunakan interface yang ada ni lah. Okey, saya harap kamu faham ya. Sebab takut tersilap bila kamu terus klik direct pada new template tadi, new part tadi. Mungkin dia punya unit dia ataupun template dia tak macam yang kita nak lah. Sebab kita gunakan tadi adalah metric dan standard.mm.ipt. Okey, so kita mulakan kita punya drawing. Okey, so kita nak lukis ini sebagai okey, kita ikut je lah. Sebab ni kita tak pasti mana dia punya front ataupun objek ni, sebab dia dalam bentuk macam ni kan. Jadi kita tak tahu mana dia punya front, tapi tak apa. Kita just follow saja dia punya isometric ni tanpa perlu ubah dia punya cube ni. So kita anggapkanlah front dia daripada hadapan, right, bahagian kanan, dan top adalah atas lah. Sebab kita nak follow dia punya isometric. Okay, so kita terus follow. Kita akan mula lukis dari depan ni dengan diameter 10. Okay, so caranya kamu klik pada 2D sketch. Okay, sebab kita nak lukis daripada bahagian
kiri tadi, kiri ke kanan kan, kiri depan ke belakang. So kita gunakan plane yang bersesuaian lah. So kita gunakan plane XY. Okay, so faham kita lukis daripada depan ke belakang. So kalau kita tengok pada isometrik dengan klik pada home cube ni, so dia akan lukis daripada depan ni ke belakang lah. Okay, so kita mulakan dengan melukis circle. Klik pada circle, klik pada tengah-tengah paksi XY ni, pada origin, klik pada green dot tu, klik, dan kita buat dia punya diameter, iaitu kita masukkan 10 lah. Okay, masukkan nilai 10. Kemudian kita extrude ke belakang. So ini sketch. Extrude, kita masukkan dia punya nilai ke belakang tu adalah, okay, kita lihat pada drawing ke belakang ini adalah 12.7. So masukkan 12.7 pada dia punya distance tu, 12.7, dan klik OK. Okay, so kita dapat bentuk sfera macam ni lah. Okey, kemudian kita teruskan melukis pada surface yang belakang ni. So caranya kita kena pusingkan ataupun rotate dia punya view cube. So klik pada bucu sebelah kanan atas ni supaya kita nampak dia punya back. Okey, so back pada cube ni. So ini adalah bahagian back pada kita punya objek lah. Ini bukan front Kalau front pada bahagian depan sini. Okey, so kita klik pada bahagian belakang ataupun pada bucu ni, bucu atas kanan ni untuk kita klik pada isometrik pada bahagian belakang. So kita nampak dia punya back. Okay, so pada bahagian yang sama, okay, tanpa perlu kita klik pada new sketch icon ni, 2D sketch. So kita boleh juga tanpa apa-apa command, kamu just right click pada surface yang belakang ni dan klik pada new sketch pun boleh juga tak perlu kita perlu klik ke atas ni lah. Kita klik pada new sketch. Okay, so adalah back dia. So kita lukis dia punya bahagian belakang. So bahagian belakang ni dia ada satu lagi circle dengan dia punya diameter yang diberikan di sini adalah, kalau kamu nampak punya arrow ni, diameter 14.2 kan. So ini adalah 14.2. So macam biasa, lukis klik circle, diameter kat tengah-tengah, circle center dia. So 14.2, enter. Dan kamu boleh tukar ataupun cuba kita klik pada bucu ni yang atas ni supaya dia nampak lebih jelas lah. So pastikan dia bahagian back kita lukis pada surface back. So sama juga kita nak extrudekan dia, klik finish sketch, kemudian extrude, dan okay, surface pada ataupun profile tu dia dah detect. So kita biarkannya, kalau dia dah jumpa yang betul ni okey lah kan. Okay, so distance ni kita kena ubah, kita tengok pada objek, dan distance ini adalah 22.8. So follow je 22.8, enter. Okay, so kita akan seterusnya kita lihat kepada objek sini. Okay, so ini adalah ada circle lagi yang ketiga. Tadi kita buat depan 10, kemudian 14.2 yang sini, kemudian ada lagi satu circle yang besar ni kan. So diameter yang diberikan kat sini adalah 22.5 diameter. Okay, kita lukis sekali. Di sini right click, new sketch. Okay, circle. Pada center circle ni, klik pada tengah-tengah tu, pada origin. Okay, dan diameter dia adalah 22.5. Enter. Finish sketch. Kemudian extrude macam tadi. Okay, profile dia jumpa kat situ, kat tengah-tengah. Arrow dah betul, tak perlu berubah. Cuma distance kita tukar kepada ataupun ubah kepada nilai yang sini lah. Berapa ni dia punya distance dia ni. So dia bagi kat sini adalah 6.1. So masukkan nilai 6.1. Okay, okay, klik OK. Okay, so kita dapat macam ni lah. Okay, sekarang kita boleh teruskan lukis di bahagian sini. Right click, new sketch. Okay, kita kalau nak back pada view yang tadi tu, sebab view yang tadi tu lebih jelas kan, kita boleh tekan pada F5 pada keyboard dia akan back to previous view. So kita tekan F5, dia akan kembali pada tadi lah. Kalau kamu tekan F6, dia akan kembali pada home button kan. So kalau tekan F5, dia akan pergi pada previous view yang kita buat tadi. Okay, so kamu boleh main-main pada F5 dengan F6 untuk tukar dia punya view lah, selain kamu klik pada view cube ni. Okay, so kita teruskan di sini. Kita masukkan command circle ataupun klik pada icon circle. Klik pada tengah-tengah ni, dia punya center circle macam tadi.
Okay, so ni diameter dia adalah sama dengan yang sini lah kan. So kamu tengok balik berapa dia punya nilai yang kat sini. Sebab dia sama besar ni kan. So dia straight ke belakang. So yang ni sama dengan tadi, 14.2. So diameter 14.2. Masukkan 14. Enter. So sama juga, finish sketch, extrude. Okay, ni kamu kena buat satu kira-kira sikit di sini. So sebab tadi kita dah kira total ni kan, daripada depan tadi 12.7, sini di hadapan, kemudian tambah lagi kat sini 22.8, dan yang kat sini pula adalah 6.1. So kita dapat jumlah, boleh kira tak? So kita tambahlah 12.7 daripada surface paling depan, kemudian 22.8 dan 6.1. Kita dapat situ adalah 41.6. So kita tolakkanlah total ni 106.7 ni, kita tolakkan jumlah tadi 41.6, kita dapat 65.1, iaitu balance yang panjang ke belakang ni lah. So distance dia adalah 65.1. Kita buat kira-kira sikit lah. Okay, 65.1. Okay, so dia akan dapat sampai hujung lah. So ini adalah panjang total yang kita buat untuk kita punya drawing tadi. Okay, so di sini bila kita dah dapat objek macam ni, so okey lah. Okay, so sebelum saya lupa macam drawing yang sebelum ni juga, kita kena save kita punya part drawing ni yang kita namakan shaft ni. So klik pada ikon save. Okay, pergi pada folder yang saya katakan tempat kamu simpankan kamu punya semua drawing yang kita buat sekarang ni. So saya punya folder adalah pada desktop. Saya namakan dia sebagai tutorial exercise butterfly valve. Kamu boleh namakan dia apa-apalah untuk kamu tahu itu adalah folder yang kamu tengah buat ni. Dan kamu namakan part file name ni sebagai shaft. Ikut nama part lah. So namakan shaft. Kemudian pada save as type tak perlu apa-apa dan kamu save. So bila kamu save, kamu akan nampak kat sini dia punya bahagian atas toolbar atas kali ni dia dah ikut pada nama part yang kamu namakan tadi. Selagi kalau kamu perasan, selagi kamu tak save, dia takkan tukarlah nama ni. Mungkin dia part 1, part 2 ke nama default asal dia kan. So kamu kena berhati-hati kat situ sebab kamu kena sentiasa ataupun selalu save kamu punya drawing. Takut nanti mungkin ada crash software ataupun blackout ke apa kan. So kamu ada backup lah, dah save lah kamu punya drawing kan. Okay, so kita teruskan di sini. Kita akan lukis part pada bahagian yang sini. Dia kelihatan agak mencabar kat sini lah. So apa yang pencabarnya tu, kalau kamu boleh tengok di sini, dia ada satu bentuk yang daripada surface yang paling atas pada lengkungan ataupun permukaan yang melengkung ni kan. Dia ada satu bentuk yang dia cut sebenarnya, dia buang lah ke dalam. Dan jarak tu daripada distance yang paling atas ataupun tangent yang paling atas ke atas pada circle, pada curve ni adalah ke bawah, dia akan buang sebanyak 7.9 So kamu tengok ke sini 7.9 dia buang ke dalam. Dan pada flat surface ataupun kat dalam yang dia dah buang tu ada 2 lubang skru. Jarak center to center 25.4 dan ini adalah dia punya spek ataupun ukuran untuk lubang skru ni lah. Tapi sebelum tu kita kena bayangkan macam mana kita nak lukis benda ni. Macam mana kita nak lukis benda yang cut ni, kita nak buang ke dalam dengan distance dia total ni lah 49.2. Okay, so jarak daripada sini, daripada surface yang kat tepi ni ke yang hujung sini pula 2 ni, inilah 9.5. Okay, so macam mana kita nak buat? So macam saya kata sebelum ni, sebab kita tak boleh melukis ataupun kita klik sketch pada permukaan yang melengkung ni. Jadi apa yang rasanya kamu teringat, so kita kena bermain dengan plane. So kita kena keluarkan plane untuk kita sketch pada sini. Okay, so caranya kamu kena klik pada drawing browser ni, kamu klik di sini. Okay, so plane mana yang kita rasa sesuai kita nak gunakan. Okay, saya cuba gunakan plane ni antara YZ ataupun XZ lah. Okay, klik pada axis, ikon axis. So klik pada shaft. Kemudian di sini
klik pada, saya gunakan di sini adalah YZ plane. So YZ plane, kemudian di sini bila kamu dah klik pada YZ plane, preview dia akan keluar. So klik pada plane. Okey, so sekarang kamu bawakan cursor sehingga ia menyentuh pada garisan axis yang kamu keluarkan warna kuning tadi. Kan? Kat sini dia ada keluar preview plane yang warna kuning yang baru dekat preview pada objek lah. Kalau kamu bawa ke tengah ni, dia punya preview plane dah macam-macam yang keluar. Kita bukan nak yang tu. So kita nak yang kat depan ni. Okey, so kita klik kat sini. So lihat apa yang berlaku. So dia keluar kat sini adalah preview ataupun value angle yang kita boleh tukar. So dia ada arrow yang ke atas ni. So arrow ni kita boleh pusing-pusingkan dia lah. Okey, kita nak bentuk macam mana ni? Sebab kita kalau kita tengok kita punya, kalau kita tengok kita punya drawing ni, dia punya surface ni seakan-akan dia condong kan. Mungkin kita boleh anggapkan dia sebagai 45 degree. So kita cuba ubah nilai kat sini. Okey, nilai dia adalah negatif 45. So kita akan masukkan yang negatif lah. Negatif 45 dan kita enter. Okey, boleh tak? Kamu mesti dapatkan condong yang 45 degree ni sebab kita nak melukis dia sama macam drawing yang ada ni kan. So di situ kamu kena rotatekan kamu punya plane tadi sebanyak negatif 45 degree. Okey. Okey, saya harap kamu dapat plane yang betul macam saya dapat ni. Ada condong sebanyak lebih kurang 45 degree. Seperti kita punya objek drawing yang ada di sini. So kita just follow je lah. Okey, sekarang kita teruskan drawing kita sebab dia akan, macam saya kata tadi, dia ada bentuk cut ke dalam. Dia ada bentuk yang flat kat dalam ni lah. Dia buang kat dalam ni kan. So kita akan lukis dia punya yang kat dalam ni. Kita akan cut bentuk yang ada tu. Macam mana cara dia. Okey, di sini macam saya kata, lepas kita dapat lukis dia punya, atau kita dapat keluarkan dia punya plane. Tapi plane yang ada ni, kalau kamu tengok pada bahagian front, dia berada pada tengah-tengah shaft kan. Okey, kita sebenarnya belum dapat lagi plane yang betul ni. So apa yang perlu kita buat lepas kita dapat plane yang dekat tengah-tengah shaft ni, saya nak plane ni dianjakkan ke tangent hadapan. Faham tak? So cara ni kamu klik pada plane icon ni, klik di sini. Klik pada plane yang kita dapat tadi, klik dan kita drag ke atas. Okay, dapat tak? So ke atas tu cuba kita tengok balik kat front. Okey, so kita kena betul-betul temukan dia pada bulatan yang kedua ni. Sebab apa bulatan yang kedua ni? Bulatan pertama yang kecil, yang kedua adalah yang 14.2 ni. So kita kena betul, so kita nak plane tu betul-betul berada pada tangent diameter 14.2 ni. Faham tak? Okey, so kita akan anjakkan dia ke atas lah. Okey, 14.2 adalah diameter dia punya circle yang kedua ni. So kita boleh bagi nilai di situ 14.2. So kita bahagi. So 14.2 tu kita bahagi dengan 2. So kita dapat dia punya nilai radius lah. So di situ kita akan dapat nilai separuh daripada total ataupun diameter ni kan. So kita masukkan nilai radius, kita bahagi 2 tadi lah. Okay, so bila kita dapat masukkan nilai tu, kita just enter. So kita akan dapat meletakkan ataupun kita anjakkan plane yang kita dapat di tengah-tengah tadi ke atas sebanyak separuh daripada diameter bulatan yang tengah ni. Faham tak? Okay, so bila kita dapat tu, baru kita klik pada isometric dan kita dapat dua plane, satu yang bawah, satu juga yang atas. Okey, so sekarang kita nak klik sketch pada plane yang atas tu. Cara dia macam mana? So kamu kena klik to the sketch, icon to the sketch dan klik pada plane yang kat atas. Jangan klik plane yang bawah So kamu klik pada plane yang atas. Kalau saya punya nama plane tu work plane 2 lah. Work plane 2 yang kat atas, bukan yang dekat bawah. Okey, so klik yang atas. Okey, so sekarang plane yang ataupun permukaan sketch yang kita buat ni adalah pada plane yang di atas. Okey. Okey, di sini sudah kita klik tadi. So kita boleh buat satu bentuk, kita nak buang benda tu So kita gunakan rectangle lah. So kita klik pada rectangle.
Okay, so start point, first point untuk rectangle tu saya buat pada tempat kat luar ni. Sebab dia tak semestinya kat tangent ni kan. So tak apa, kat luar pun tak apa, tak kisah. So klik kat luar ni sampai di sini. So klik first point rectangle kat sini dan second point di sini. Okey, dia besar mana tak apa sebab kita akan edit dia punya dimension. Okey, pertama kali dimension yang kita nak ubah adalah dari tepi sini. Klik pada dimension icon ni, klik dan ukur daripada sini ke sini, bawa ke atas. Okey, kita tengok berapa nilai tu daripada tepi ni adalah 9.5 dan yang sini, okey, yang kat sini tengah-tengah ni yang kita nak cut nanti 49.2. Okey, 49.2. Okey, yang kat sini kita dah tak payah kira dah sebab kita sekarang pentingnya kita nak cut bentuk yang kat ni kan. Yang luar ni sebenarnya tak apa pun. Kita tak payah ukur pun tak apa. Faham tak? Okey, so kita klik pada finish sketch. Klik pada extrude dan kita klik pada okey, dia dah jumpa dia punya profile yang kita buat rectangle tadi. Tapi sekarang dia punya arrow nya tak betul lah kan. Dia keluar. Dan sebenarnya yang tak betul lagi satu, kita kena klik dia punya option cut. So bila kita cut baru dia akan buang lah bentuk tu. Bukan join Kat sini ada join, ada cut, ada intersect. So sekarang kita klik pada cut sebab kita nak buang bentuk yang kita dah sketch tadi. So nilai ni yang penting ni, berapa kita nak edit. So kita tengok balik di sini. Okey, sebab tadi kita dah letakkan plane pada tangent paling atas ni, kita akan buang ke dalam, iaitu jarak yang kita nak cut tu ataupun kita nak buang tu adalah 7.9. So kita masukkan nilai 7.9 di situ. Di sini, okey, sudah nampak dah dapat jarak dia tu. So kita just klik pada okey lah. Klik pada okey. Okey, di sini kita dah dapat bentuk yang macam ni lah. Setelah kita cut yang kat dalam tu kan. Okay, so sekarang kamu punya surface yang kat dalam ni dah dapat. Betul tak? So kat situ kamu just klik right click di situ, klik pada new sketch. Sebab kita nak lukis dua lubang skru kat situ kan. So caranya bila kita dah klik new sketch dekat surface yang ni tadi, bila kita klik kat sini, so dia akan dapat pandangan macam ni lah. Okay, so kita boleh klik ataupun buat circle di situ. Daripada sini, okey, tu kita pastikan dia pada garis yang kuning ni kan sebab dia kat tengah-tengah. Klik dia punya tu dan kita bentuk dia punya diameter lubang skru tadi berapa. So kalau kau tengok sini dia punya spek tu adalah 2.6 diameter dia. 2.6 diameter. 2.6 dan ada satu lagi kat sini. Okey, jarak dia tak apa sebab kita boleh edit nanti kan. 2.6 juga, enter. Okey, sekarang kita nak edit berapakah jarak center circle pertama ni ke garisan yang tepi ni. So kita klik pada dimension, klik pada center circle ni dan klik pada sini. Okey, bawa ke atas. Kemudian kita masukkan jarak dia adalah berapa tu? 12 kan? Sini adalah 12. Okey, so kemudian center tu center. So itu adalah 25.4. Okey, so kita dah dapat betul lah jarak ni 12 dan 25.4 dan jarak diameter size circle tu adalah 2.6. Okey. So kita dapat diameter 0.6. Okey, so bila kita dah lukis benda ni, kita just pilih sketch. Kemudian kita boleh pergi pada icon hole sebab kita nak buat lubang skru kan. Klik pada hole. Okey, so ni setting untuk hole. So klik pada tengah-tengah hole ni untuk kita define dia punya lubang skru tu. Klik circle pertama, circle kedua. Kemudian tu selected, maksudnya kita dah klik pada dua tempat lubang skru. Okey, ini adalah jenis tag hole, ada berbenang di situ dan dia jenis seat dia adalah none lah. Dia tak ada apa-apa kat situ. So spek dia kat sini diameter 2.6. Okey, so kita tukar. Okey, pertama kali kita tukar type ni lah. So macam sebelum ni juga, kita klik ataupun kita ambil setting standard NC metric and profile. Kemudian di situ kita tukar diameter dia pada
2.6 ada tak 2.6? Okey, 2.6 ada. Okey, ada 2.6. Kemudian okey, designation dia betul lah. Dia dah tertera di sini. M2.6, maksudnya ni adalah saiz lubang skru. Ini adalah dia punya diameter. Darab 0.45. Ini adalah saiz diameter. Saiz diameter pula. Ni saiz thread. So dia tak ada saiz yang option lain lah. So itu je. 6H tak apa-apa. So ni ada lubang skru. Klik pada left hand. Full depth dan dia punya okey, dia punya kedalaman ni, dia punya deep dia adalah depth dia adalah masukkan 2 So dia punya lubang skru ataupun kedalaman lubang skru adalah 2 mm. So klik pada OK. So dia akan dapat lubang skru yang ni lah. Okey, kita akan dapat 2 lubang skru ni. So kita boleh dapat objek macam ni. So kami boleh save. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat kat sini? Seterusnya, so kita dapat kat sini dia punya ruang ataupun lubang yang separuh bulatan ni, dia punya ruang untuk kita masukkan log huruf keyway ni. So macam ni kita nak buat benda tu. Okey, tak apa, itu boleh follow saya. Okey, sekarang nampak saya belum hidekan ni kan. So sebab saya tak nak sorokkan dulu benda ni, work plane yang tengah-tengah ni, sebab kita nak lukis pada work plane yang kat tengah-tengah benda ni kan. So kita anggapkan betul ada kat tengah-tengah sini. So plane yang kat tengah, yang kat atas ni kita dah tak nak lah. So kamu boleh hidekan plane yang kat atas ni. So right click di situ dan kamu uncheck pada visibility. So dia dah buang kat situ. Okay, so tinggal plane yang kat tengah-tengah saja yang tinggal. So kamu boleh klik pada 2D sketch di situ dan klik pada plane tadi. So dia akan dapat macam ni lah. Okay, so sekarang kita punya plane sudah menghadap ataupun berada pada bahagian tengah-tengah objek ni. Kalau kamu tengok the front, so dia betul-betul berada, kita melukis pada satah ataupun plane yang 45 degree tadi lah. Okay, so caranya macam mana? Okay, so kita klik F5 untuk back to previous view. Okay, so kita boleh melukis benda tu. Okay, sebenarnya benda rookie way ni kamu boleh tengok pada Google dia sebenarnya ada standard dia. Dia ada ruang ataupun standard ukuran dia yang dah ditetapkan. Benda ni mungkin kalau kamu ada masa kamu boleh rujuk pada table standard. Dia ada macam table standard, dia ada macam-macam standard yang memang dah ditetapkan oleh mungkin industri ataupun sebuah negara. So kamu kena follow table tu untuk mendapatkan ukuran-ukuran dia yang tepat lah. Berapakah jarak minimum maksimum dia punya curve ni. Tapi benda ni mungkin kamu akan pelajari pada sesi yang lain lah. Okey, tak apa. Tapi untuk kali ni kamu just follow je apa yang saya buat ni. Okey, so di sini jarak daripada surface yang pada bahagian ke yang circle ni, surface yang sini ke start point pada curve ni adalah 3.18 dan ketebalan dia punya ruang ataupun jarak ruang untuk huruf ni adalah 3.18. Kita tengok sini lah. Okay, so di situ kamu boleh klik satu line di sini, klik line. So di sini kamu boleh start point pada hujung sini. Okay, bukan ke sini sebab ni ada thread tadi kan. So kat sini klik di hujung sini sebagai start point. So kamu buat satu garisan sepanjang 3.18 lah, dan garisan mestilah garisan yang melintang 0 degree. So kalau dia dah degree dah berubah tu, dia dah tak tegak lah kan. So pastikan 0 degree dan jarak dia adalah 3.18. Enter. Okay, sebenarnya kita dah buat satu garisan kat sini lah. Okay, kita nak buat lengkung tu kat sini macam mana? So cara nak membuat lengkung tu, kita cuba mau buat dia di bahagian luar lah, lebih senang.
Okey, kita akan buat dia punya lengkungan tu ataupun punya curve tu. Kita menggunakan kaedah circle. So kita klik ataupun kita buat kat luar benda tu, kita buat kat luar. So kita klik kat mana dia punya center circle tu. Buat satu diameter dengan satu circle dengan diameter 10. So kita buat satu diameter circle dengan diameter 10. Kemudian kita akan buat satu garisan lain sebab kita nak buat semicircle kan. So kita klik pada line. So di situ kamu kena klik satu garisan di sini pada kuku lilit atas ini, klik di situ sebagai start point. Buat garisan memanjang ke bawah dengan panjang 3.72. Okey, kemudian lepas buat garisan panjang tu, kamu kena buat garisan yang menegak ke kanan. Okey. Supaya dia menyentuh pada bahagian sini. Ni lebih ni tak apa, kita boleh trim. So yang kat sini pun kita akan extendkan garisan ni. Kita menggunakan command extend, klik extend. So klik di sini. Okey, dia akan ada ni kan, ada warning ni. So kita buang dulu dimension ni. Dan kita ulang semula arahan tadi, klik pada extend dan panjangkan. Sudah ada ni lah. Okey, so untuk trim, kamu trim di sini dan yang sini. So yang ni pun dah tak nak dah ni. Okey, so ni adalah garisan yang tinggal lah, semicircle dan ada garisan tadi. Okey, dapat tak? Kalau tak faham, kamu boleh rewind balik lah video tadi supaya kamu boleh dapatkan dia punya jarak dia tu. Okey. Okey, so di sini setelah kamu dapat bentuk macam ni tadi, kita dah ukur tadi, kita akan movekan bentuk ni menggunakan command move, klik pada ikon move dan select pada dua item ni. Setelah kamu select, klik pada arrow warna merah ni sebagai base point, klik di hujung sini dan kamu akan bawakan objek ni ke tengah ataupun ke end point of garisan yang tadi tu. Nampak tak? So benda garisan tu sudah berada di dalam ni sebenarnya kan. Dia dah nampak preview dia ni. So daripada tempat tadi kamu move kan ke sini. Okey kan. Okey, so kamu klik done pada arahan move tadi, dah siap. Okey, dia dah dapat bentuk yang ni lah. Okey, so setelah kamu buat bentuk yang semicircle tadi, so kamu boleh klik pada finish sketch. Sebab kita akan cut bentuk yang semicircle tadi kan. So menggunakan command extrude. Kemudian select pada cut option. Cut. Okey, so dia akan jumpa yang tadi tu. Kamu movekan sikit, rotatekan objek dia sikit. Rotatekan objek sehingga dia nampak lebih jelas. Okey, so dia punya distance tebal tu kan. So kita follow yang drawing ni lah. So ketebalan benda tu adalah 3.18 dia 10. 3.18. Okey, so dia punya distance tu dia simetri. So saya buat tengah-tengah lah. Okey, macam ni. Okey. Dia membagi pada dua-dua. So jangan lupa select pada cut option ni. Cut option. Distance ni 3.18. Kemudian select dia punya direction tu adalah symmetric. So klik cut. Klik OK. Kemudian kita akan dapat macam ni lah. Dia punya ruang tu. Okey. Saya harap kamu boleh faham. Okey, so kita dah dapat bentuk ni. Kita boleh hidekan dia punya visibility ni untuk plane tadi, dan pada axis ni pun kita boleh check pada visibility tu. Okey, so kita dah dapat bentuk macam ni. So kita boleh teruskan, kita klik buat dia punya chamfer tu. Kalau kita tengok pada drawing, kat sini ada chamfer 0.8 dia punya jarak chamfer, dan degree 45 both end, maksudnya keliling tu ada chamfer lah. So buat chamfer, klik pada chamfer, icon dia, klik pada edge ni. So edge ni kan, so klik pada edge, distance dia adalah 0. Berapa tadi? 0.8. Okey, 0.8. So kamu boleh apply. Dia buat chamfer macam ni lah. Okey, setelah kamu buat chamfer, so yang terakhir kamu kena buat thread di bahagian sini.
So klik pada thread icon sini, setting. Okey, klik pada face. So klik pada surface yang melengkung pada sini lah. Okey, ni dia punya tempat yang ada thread kan. So display on model dia akan nampak macam ni. Okey, full length memang dia nampak macam ni lah, penuh. So pada specification ni, klik macam tadi juga, NC metric and profile, select pada standard tadi, size 10, so memang size 10. Okey, designation memang follow yang tadi lah. 10.5 M tens time 1.5, maksudnya kalau tengok kat sini samalah dia kan designation dia. So yang sini adalah kamu select pada, sebab ni bukan lubang seru kan, klik pada right hand. Okay, so apply dan cancel. Okay, so dah siap dah kamu punya objek yang bernama shaft ni. So kamu boleh savekan dia. So kalau kamu tengok pada bill of material ataupun dia punya part list ni, shaft tu dia punya material adalah steel. So kalau kamu nak tukar demi material pun boleh. So klik pada file, iProperties, physical, tukar pada ada tak situ, steel kan, dia tulis steel je. Ok lah tu, so apply. Ok lah, letak dah macam tu. Tapi kalau kamu nak lagi ok, steel ada steel alloy, steel carbon, so dia akan follow dia punya material lah. Ok, steel cast, boleh lah tu. Yang tadi dia nampak macam comot kan. Ok, so ni dah ok. So kamu boleh save dan kita boleh berpindah pada drawing yang baru. Ok, sekarang kita akan lukis part yang seterusnya. Saya akan lukiskan part yang ketiga, ataupun kita tengok sini adalah plate, part yang bernama plate lah. So cara dia adalah kita kena offsetkan setiap jarak-jarak ni daripada tengah kosong-kosong, offsetkan garisan mengikut jarak-jarak dia ni. So bila kita dah dapat offset garisan tu mengikut jarak-jarak yang ada ni, dan yang daripada bawah ni pun sama ke atas. So pada titik percelangan ni kita akan buat point ataupun kita akan buat satu elip. Kita akan buat satu garisan elip lah. Dan garisan yang bujur tu kita akan mirrorkan ke sini juga, dia akan follow dari sini, dan kita akan mirrorkan lagi sekali. So dia akan dapat elip yang bentuk bujur ni lah. Ok, so caranya sama juga, ikut follow cara saya buat ni. Kembali pada inventor. Ok, so macam sebelum ni juga, kamu kena klik pada new icon ataupun new file di sini di bahagian atas. So pada bahagian metrik macam tadi juga, standard MMIPT, double klik ataupun klik highlight di sini dan kamu boleh create sama juga. Ok, so untuk yang kali ni, kalau kamu tengok pada drawing object, kita punya ellipse ni, dia punya asymmetric dia agak menyorong, tapi kita just, kalau kita tak nak follow macam ni pun tak apa, sebab dia punya angle dia dah tak sama macam kita nak kan. So tak apa, kita just draw je mana-mana front benda semua, kita just buat daripada atas lah macam biasa. Ok, so kita klik pada 2D sketch. Ok, so kalau kita nak lukis pada top, so klik pada exact plane lah. So klik pada exact plane. So tukar dulu dia punya pandangan top ni kepada pandangan yang tegak lah kan. So kita top ni yang sengit ni kan. So kita klik pada arrow ni. Ok, so topnya dah tegak, baru kita start buat dia punya garisan. So kita buat satu garisan daripada center origin ni, daripada aksi XY ni, buat satu garisan ke atas menegak 90 degree. Dan garisan tu kita kira lah daripada kita bayangkan origin dia di sini, dan kita buat satu garisan panjang ke atas, jaraknya adalah 28.2. Okey, kita dapat macam ni lah, 28.2. Okey, kemudian kita offsetkan garisan tadi tu, 28.2 tadi, menggunakan command offset. Klik pada garisan tadi dan gerakkan ke luar, ke kanan lah. So ke kanan, tadi kita dah buat garisan ni, kita nak dapatkan garisan yang kat sini.
So jarak dia kita ikut yang sini pula lah. Tadi kita dah buat sampai sini kan. Point sini 28.2 betul-betul di hujung sini. Dan kita akan buat garisan yang sebelah sini pula 6.35. So di sini lah ada 6.35. Okey, sama juga. Okey, kita dapat garisan yang 6.35 di bahagian kanan ni. So kita boleh offset lagi sekali. Klik command offset di sini. Okey, kita akan masukkan nilai yang baru. Setelah tu 6.35 yang tadi. So ini adalah 12.7. 12.7. Okey, offsetnya daripada sini Kamu jangan offset garisan sini ke kanan. Kita ambil yang garisan yang tengah-tengah ni, kita offsetkan ke kanan. So dia akan dapat macam ni lah. Okey, tak apa. Dia bertimpul ni tak apa. Tak kisah. Yang penting kita dah masukkan nilai yang betul. So lagi sekali, lepas 12.7, kita masukkan 19.0. Offset daripada sini. Masukkan 19.0. Kemudian satu lagi garisan ataupun garisan yang kena offset, klik pada offset sini, tarik ke kanan dan jaraknya kita masukkan 24.6. Yang ni inilah yang terakhir ni, 24.6. 24.6. Enter. So kita dapat 1 2 3 4 5 garisan. So ke kanan lah. Okey, so satu lagi garisan ke bawah melintang pula, klik pada line daripada origin juga ke kanan dengan degree 180 degree, dan jarak garisan yang kita nak buat ni, panjang dia adalah daripada start point daripada origin, panjangnya daripada sini ke sini saya buat satu garisan 24.6 tadi. 24.6. So dia akan dapat betul-betul sampai sini lah, seperti ada offset yang garisan mula-mula garisan yang terakhir tadi adalah 24.6 dari sini kan. Okey, so kita buat panjang sini lah 24.6. Okey, sekarang kita offset ke atas pula. Boleh tak kita offset sini? Oh, tak boleh sebab dia sekarang apa tahu, dia akan detect ke tiga garisan, ada 1 2 3 tiga garisan tu dia detect. So tak apa. So sama juga, klik pada line. So start point pada mana garisan yang mula-mula ni, pada bahagian atas dia, pada X0, klik dan kamu buat start point di situ dan buat garisan panjang dia sampai hujung pun tak apa, dan kita ukur balik dimension dia. Lebih jelas lah, lebih nampak kan. So garisan yang ni daripada bawah ni ke sini 17.8. 17.8. Okey, so dapat 17.8. So buat satu garisan lagi. Okey, ni mungkin kita boleh offset kot. Try offset. Oh, ni tak boleh. Kita kena klik ke garisan baru. So kat sini sama juga, pada X0 start point di situ, dan saya buat garisan baru. Kita kira dimension dia. Okey, garisan yang kedua ni. Okey, kita tengok pada drawing 24.1. 24.1. Okey. Garisan seterusnya sama juga, agak-agak je ni, kita klik je start point ke mana-mana, pastikan X adalah kosong dan buat dia sampai hujung sini. Kemudian kita ukur dia punya dimension daripada sini ke bawah dan kita kira balik 24.1 dah. So kita yang seterusnya 27.2. 27.2. Okey, yang terakhir. So yang terakhir sini. Okey, kita ambil yang ujung ni lah. Betul ke kalau kita ambil yang ujung ni kan? Try. So dimension daripada sini
ke bawah. Okey, berapa tu yang last? Oh, ni 28.2 dah ada. Ni dah ada, kita dah buat awal-awal tadi kan. So dia ada error kat situ lah. So kita dah buat awal-awal tadi 28.2 kan. So ni yang garisan yang terakhir lah. Okey, so apa yang kita boleh nampak kat sini? So kita cuba point sini, point persilangan pertama di sini, pertemuan di sini, intersection dia, kita akan temukan ni sebagai titik kita nak buat dia punya ellipse. Point pertama, point kedua, 3, 4 dan 5. 5 kat puncak ni. Boleh faham So daripada atas sini sama juga, sini point pertama, point kedua persilangan sini, 3, 4, 5. So daripada point-point yang ada tu kita akan buat satu ellipse lah. Okey, so sebelum tu kita kena ni dulu. Kita kena mirrorkan dulu. Mirrorkan semua garisan ni. So cara mirror, klik pada icon mirror, select semua ni. Okey, sehingga dia selected warna biru semua. Okey, kemudian mirror line, klik pada mirror line. So ini adalah mirror line yang kita nak mirrorkan dia ke kiri. So apply dan so kita dapat mirrorkan ke bahagian kiri lah. Okey, ni baru kita mirrorkan kiri. Tapi kita nak mirrorkan lagi sekali ke bawah. So kita mirror lagi sekali, klik pada icon mirror, select all object ni. Okey, mirror line, klik pada mirror line, warna icon ataupun arrow warna merah. Klik di sini ataupun sini boleh juga sebab ni sama dia punya garisan kan. So ni merupakan mirror line. Okey, apply dan done. So kita dapat macam ni lah. So kita buat satu sini, mirrorkan ke kiri, kemudian kita mirrorkan ke semuanya ke bawah. So kita dapat ke semua bahagian ni dengan ukuran yang sama. Okey, sekarang kita akan gunakan satu garisan, tapi kita bukan gunakan garisan yang lurus. Kita klik pada more option pada line dekat bawah ni. So ada ikon line, kemudian pada garisan tulisan line ni ada arrow tiga segi ni kan. Klik di situ dan klik pada spline, SP line. Okey, so dia tunjuk kat sini spline ni dia lebih kepada melukis garisan-garisan yang melengkung lah. Okey, so klik pada, dia ada dua, jangan klik yang control rotate ni, dia tak ada, bila kita klik tu dia tak ikut point. Maksudnya dia graf dia tu lebih kepada graf yang ada preview, nampak tak? Dia tak ikut point sebenarnya. Kalau yang spline interpolation ni, dia akan follow kepada point-point yang kita klik nanti. Okey, so klik pada spline interpolation ni. Okey, kamu boleh mula daripada mana-mana. Kalau saya cuba mula daripada bahagian kanan ni, tengah-tengah sini. So sama juga, klik di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni dah kita dapat separuh So kita teruskan ke bawah. Sini. Sini dan seterusnya di sini. Okey, teruskan lagi point sini. Berikutnya next. Dan yang kat bawah ni zoom sikit. Okey, sini yang ujung. So ni pun sama, follow yang sebelah dia. Okey, last kita akan tutup sini sampai tempat dia mula tadi. Klik. So dia akan dapat ellipse macam ni lah. Mengikut point-point yang diberikan tadi. Mengikut dia punya macam graf ni kan. So dari graf tu kita akan point dia punya spline tadi mengikut ni lah. Okey. So pastikan dia jarak-jarak dia betul. So bila kita rasa dah betul, just finish sketch. Okey, sebelum finish sketch saya terlupa, sorry. Kembali pada previous view. Tekan F5, baru banyak kali yang kita sampai dapat view macam ni. So caranya kamu kena padamkan ni. Kalau tak padam dia kacau ni kan. So kamu just tanpa apa-apa command. Okey, ni dalam ni kan, dalam tulis sketch kamu kena undo balik sampai dia jumpa sampai dia dalam keadaan sketch. So dalam sketch 1 lagi lah, sketch yang pertama ni kan. So kamu kena just buat crossing window.
sehingga dia mana-mana garisan yang dilanggar tu kamu kena padam. Pastikan yang elip tu kamu jangan padam lah pula kan. Kamu kena select semua ni yang garisan tegak tu kamu padam supaya ia tidak mengganggu kita punya proses extrude. Okey, so kita dah dapat kita punya ellipse, tetapi kalau kita tengok pada drawing ni dia ada lubang skru ni. So apalah salahnya ataupun dalam masa yang sama adalah lebih baik kita lukis siap-siap dia punya lubang skru ni. So macam mana cara dia, kita boleh gunakan di sini. Klik pada, kita tengok dulu jarak dia 25.4 daripada center ni. So, kita bagi 2 lah. Okey, so kita akan buat line dulu. Tadi line span ni kita tukar dulu kepada line biasa, line lurus. Okey, so dulu tengah-tengah ni. Okey, kita tengok di sini 25.4. So kita buat panjang satu garisan lurus sama ada ke kanan ataupun ke kiri. 28 okey sorry. 25.4 kita bahagi 2. Senang je tu. So kita dapat 12.7. So pada bahagian end point garisan ni kita akan buat dia punya scale tu lah. Okey, so dia punya scale tu, dia punya diameter adalah 3.175. 3.175. Okey, yang ni sama. So kita boleh mirrorkan. Kita buat satu garisan pendek di sini. Kita buat satu garisan mirror line di sini. Tak apa panjangnya berapa panjang tak apa, yang pastikan dia mesti daripada mirror, daripada origin ni ke atas mestilah garisan lurus sebab kita nak buat mirror line kan. Okey, mirror line. So kita boleh mirrorkan dia. Klik mirror, klik pada circle tadi, klik pada mirror line dan klik pada mirror line kita buat tadi. Apply dan so itu je konsep kita mirrorkan ke kiri. So kalau kamu buat ke kat kiri tadi, kamu mirrorkan ke kanan pula lah. Okey, boleh So kamu klik pada sini sketch. Okey, sekarang kita dah dapat dia punya profile. Klik pada extrude dan pada sini klik pada arrow ataupun klik pada area yang tengah-tengah ni. So dia akan define dia punya tengah-tengah tu. Kita gunakan yang ni lah. So kita tentukan dia punya thickness dia 16. THK adalah thickness 16 pula 1.6 thickness, 1.6 THK adalah thickness 1.6. Okay, so dia punya arrow ni ke bawah boleh, ke atas boleh, simetri pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh guna mana saja. Sebab ni tak ada macam requirement kan, apa-apa pun tak kisah. So saya kalau saya guna direction symmetric pun tak ada masalah. Saya just klik OK. Okay, dapat kita punya apa ni, kita punya ni lah, kita punya ellipse. So kita boleh tukar material. Kalau kita tengok pada part list tadi, okay, plate aluminium. Plate adalah daripada aluminium. So klik pada file. So klik pada properties. Kemudian pada physical, klik pada aluminium. Ada tak? Okay, tukarlah aluminium apa yang ada kat sini. Apply. Ada color lain je. Okay, tak kisah. Yang penting you just follow je requirement dia. Okay, klik pada aluminium. Kemudian kamu boleh klik pada save. Oh, saya belum save lagi tadi So pastikan kamu save. Kalau kamu teringat buat ni, kamu terus save. Kamu namakan ia sebagai ni tadilah plate. Pastikan kamu save pada folder yang sama yang kita buat sebelum ni. So saya dah ada tiga lah, termasuk yang plate ni. Plate, shaft dengan body. Okay, so kamu boleh save. Dan kita boleh berpindah pada part yang seterusnya. Okey, sekarang kita lukis part yang seterusnya. Kita akan melukis part yang bernama arm di sini, yang panjang ni.
So kita boleh perhatikan setiap dimension, diameter, radius yang diberi. So kamu tengok dia punya center to center hole ni adalah 76.2. Circle kat bawah ni diameter 22.2, dalam dia hollow 11.1 diameter. So ini kalau kamu tengok ada satu perumah, satu macam ruang kecil kat sini. Ruang tu adalah sebenarnya untuk kita masukkan lock yang woodwork keyway tadi lah. Woodwork key ni kita akan masukkan kat sini, kita melalui ruang yang kecil ni. Okey. So di situ ukuran dia 1.9 darab 3.2 dia punya jarak dia tu. Okey, so kita akan tengok lagi di sini diameter 28.5 yang besar. Kemudian yang dalam circle tu ada hollow circle kat situ 14.3 dan jarak total circle yang besar tu 15.9, kemudian jarak dari tepi tu adalah 4.7. Okey, so kita boleh berpindah pada inventor. Okey, caranya sama macam tadi, klik pada new, kemudian select metric, kemudian standard MMIPT sama macam sebelum dia. Okay, so ini adalah dia punya interface. Kita buat part. Klik pada 2D sketch. Okay, so pada plane yang ada ni. Okay, so plane mana yang rasanya kita nak sebenarnya guna. So kita pilih yang ni lah kan. Saya cuba pilih XY plane daripada front. Okay, so daripada front kita lukis benda tu. So kita bayangkan kita punya circle tu berada di sini lah. So kita buat circle yang dekat bahagian atas dulu. 14.3 diameter dengan 28.5. Okey, circle yang pertama 28.5, kemudian ada circle kedua 14.3. Okey, klik pada icon circle. Center point. Center circle dekat origin. Diameter 28.5. Kemudian satu lagi, klik kat tengah tempat yang sama, center circle 14.3. Okey, so kita dapat benda ni sebab dia ada dua kan, sebab dia ada dua pada surface yang sama, pada arrow yang sama. So kita bayangkan dia punya level ni sama lah. So kita boleh lukis pada bahagian bawah ni. Tapi kalau kita tengok sini dia ada sengit pula dia punya batang arm ni kan. Kalau saya nak buat dia punya jarak ke bawah tu ke bawah boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita klik pada isometric, bila kita klik dia punya arrow garisan ke bawah tu, dia akan nampak dia ke bawah pula lah kan. Sebab kita nak lukis kalau boleh sama dengan isometric yang ada pada kita punya drawing ni, dia sengit ke kanan ni kan. So kita anggapkan dia punya garisan unjuran ke bawah tu degree dia mungkin dalam 45 degree lah. Mungkin ada orang tanya mengapa 45 degree, tapi benda ni tak penting pun sebenarnya. Yang penting jarak dia sebenarnya kan. Jarak yang kita nak buat ni adalah 76.2. Baru kita buat scale yang kat bawah ni. Dia punya degree dia sengit macam mana ni, tak kisah berapa yang aku nak buat. Tapi kalau saya pilih nak buat 45 degree. So saya klik line. Klik pada sini sebagai start point. Okey, di sini kita boleh nampak preview dia tu. So pada garisan yang tengah notice number yang tengah keluar tu, so kamu boleh masukkan nombor distance dia 76.2. Okay, so kita nak tukar ataupun kita nak ubah pula pada degree ni. So cara ni macam mana? Macam yang kita pernah tunjuk sebelum ni, kita tekan tab, button tab pada keyboard. So kita masukkan 45 degree. Okey, tak apa, dia sengit macam mana pun tak apa, tak kisah. Yang penting jarak dia kan. Okey, tak apa. So di situ. Okey, so di sini kita akan lukis bulatan yang kedua lah. Klik circle. Sini set point dia. Okey, dia punya diameter dalam 11.1. Enter, kemudian satu lagi center yang sama. Diameter 22.2. Enter. Okey, so dia akan dapat garisan macam ni lah. Okey, so bila kita dah dapat kita punya apa ni,
kita panggil objek atau figure ni. So kita boleh klik pada finish sketch. Sebab kita akan gunakan ini untuk extrude. So klik pada extrude, select profile yang kat dalam ni, yang kedua. Okay, saya pastikan arrow dia punya direction adalah symmetric, dan dia punya distance, thickness ataupun ketebalan benda ni adalah 15.9. Okay, so dia dapat macam ni. Okay, sekarang kita nak buat dia punya bahagian yang kat dalam pula. So cara dia, kita akan lukis benda yang bahagian tengah ni kan. So kamu boleh follow cara ni lah. Okay, pada browsing drawing browser ni, so kamu boleh klik pada extrusion 1. Dia ada sketch 1 ni kan. So kamu right click di situ, kamu boleh klik pada share sketch, sebab kita nak gunakan sketch yang tadi tu untuk kita edit garisan tadi kan. So kamu boleh sketch 1 tadi, lepas kita share sketch, kamu boleh right click dan kamu boleh edit sketch. Okay, so dia dah ada dua sketch yang berbeza lah. Walaupun kita share je sketch yang mula-mula tadi, saya right click, share sketch, lepas kita share, kita edit sketch kat sini supaya kita boleh editkan dia punya bentuk yang ada kat sini. So cara dia macam mana? Okay, cara dia klik pada line, sebab kita nak buat line tangent. Klik aja pada mana-mana point dan kita sambungkan di sini. Okay, so dia jumpa tangent punya icon tu kan. So kita guna constraint di sini, klik pada tangent, klik pada garisan ni dan klik pada dua tempat ni. So boleh kita gunakan kaedah constraint, klik pada tangent constraint, klik pada circle ataupun diameter punya kulilin ni, dan klik lagi satu kali pada garisan lurus. Kemudian yang bawah pun sama, pada constraint tangent ni, klik pada circle yang bawah ni dan klik pada garisan. Okay, so dia dah bagi saya tahu kat situ dia punya ni memang tangent lah. So betul lah tu. Okay, so kita cuba klik kat bawah di sini. Okay, saya nak uji dia. Saya nak cuba buat kat sini dan saya temukan di contoh kat sini. Kalau saya klik pada constraint tangent ni, dia jadi tak? Dia betul tak jumpa tangent? So klik sini satu dan klik kat sini. Okay, dia memang automatic dia akan tangent kan. Boleh kita gunakan constraint dan gunakan icon constraint untuk tangent. So sama juga kat bawah ni, klik pada garisan dan klik pada circle yang kat bawah. So dia akan jumpa tangent jugalah. Okay, so kita gunakan ini untuk kemudahan untuk kita constraint. Okay, setelah kita dapat share sketch benda ni, kita buat dia punya bentuk yang kat luar tadi, garisan yang ada kat bawah dan atas ni, kita klik pada finish sketch. So kita akan cuba extrudekan dia. Klik pada extrude, klik pada profile yang ada kat dalam ni. Okay, so kita akan divide by 2. Kita gunakan symmetric direction itu. So dia punya distance distance extend adalah kat tengah ni adalah 46.5. Okay. Okay, dia dapat bentuk macam ni. Tapi tak apa, kita akan cuba edit benda ni. Okay, dia punya ni dia dah tertutup tapi tak apa, kita akan edit kemudian benda tu. So kita akan cuba buat benda ni. Kita akan, okay, sketch ni kamu kena right click dan kamu visibility ni kamu kena uncheck lah, biar dia hilang. Okay, so bila tengok macam ni baru kamu nampak dia punya yang kat dalam ni dia follow sekali dia punya profile. Tapi tak apa, kita boleh edit kemudian. So cara dia, kita boleh klik pada surface ini, right click, new sketch, kemudian di sini kamu boleh buang bentuk yang kat dalam ni,
sini, dan satu lagi. Okey, sini satu circle yang sama. Finish sketch, dan kamu boleh extrude, dan kamu select dua profile ni, kamu cutkan dia ke distance, kamu all je. Dia buang sampai habis lah. Okey, dapat maksudnya kita akan buang dia punya bentuk yang lubang kat dalam ni. Sebab kita nak tinggalkan, kita nak lukis semula benda yang kat sini. So, lagi satu, ada bentuk yang ada kat sini ni. So, cara dia sama macam tadi juga. Pada surface yang di bahagian tepi ni, right click, new sketch. Okey, di sini kamu akan membentuk satu ni lah. Klik satu line di sini. Start point di sini. Jumpakan pada sini. Center circle yang kat bawah ni. Okey, so ni start point dia pada origin, dan jumpakan pada center circle yang ada kat sini. So dia akan membentuk garisan lurus, follow macam tadi lah. Okey, so di sini saya akan membentuk satu garisan ataupun kita panggil sini sebagai bentuk yang kita nak cut lah kan. Okey, cara dia kamu kena buat satu line di sini. So daripada sini ke tengah ni, buat satu line baru yang panjangnya 1.9, follow yang ni lah, 1.9 sini, 1.9, dan pastikan degree dia kekal 45 degree. So yang situ kamu masukkan nilai 1.9. So kita akan dapat ni lah. Garisan yang baru kat sini. So dia garisan macam ni kan, 1.9. So kat situ garisan yang kecil tu kita cuba offsetkan dia boleh tak offset. Ataupun lebih senang kita gunakan line. So daripada hujung endpoint garisan yang kita buat tadi, daripada sini kita buat garisan perpendicular 45 degree. Dia sebenarnya 90 degree daripada garisan sini kan. So dia tegak lah. Dia 90 degree daripada garisan yang tadi tu. So panjang dia, okey, kita tengok pada spek tadi 3.2. So kita bagi 2 lah. 3.2 bagi 2. So dia dapat macam ni. So yang satu tu kita biarkan dia ke atas. Ataupun kamu jumpakan kat sini pun boleh. Okey, boleh So dari sini 1.6 lah tadi kan, sebab dia total 3.2. So kita mirrorkan kita punya garisan yang ni. Klik pada icon mirror, klik pada dua garisan ni, dan mirror line tengah-tengah dia, klik, apply, dan so kita dapatlah 3.2 sini dan 1.9. Okey, so daripada profile tu kita cuba tengok dia dapat tak define dia punya profile. Kita punya sketch. Okey, setelah kita melukis ruang ataupun bentuk yang kita nak cut tadi, so kita klik pada circle untuk kita menutup ruang tadi dengan kita membuat circle pada tengah-tengah ni, dia punya center circle, dan kita melukis satu circle baru. Okey, di situ kita akan cuba cut dia lah supaya ia menutup ruang yang kat dalam ni. Okey, so kita cuba padam garisan yang tengah-tengah dulu. Yang di tengah ni pun kita padam. So yang ni kita cuba trimkan dia, cuma kita nak tinggalkan yang kat dalam ni. Okey, so klik pada trim. So buang yang kat dalam. Okey, so dia tinggal yang kat dalam ni. Okey, cuba kita extrude, klik pada finish sketch. Dan klik pada extrude, select cut, kemudian select pada profile yang buat tadi. Okey. Okey, dia jumpa yang dia akan define yang kat dalam ni sekali kan, tapi tak apa. Sebab yang kat dalam ni tak ada apa-apa, kita nak cut sekali. Kita klik aja pada cut dan distance dia klik pada all. So klik pada all dan select. Okey. Okey, so klik pada front. So dia dapat bentuk macam ni lah. Okey. Okey, kita punya arm dah siap, kita boleh save. Nama part yang kita ni
kita buat tadi adalah ARM. So kita rename file name kita ARM. Pastikan save pada kamu punya ni lah, pada kita punya apa ni, folder yang sama tadi. So kita save. Okay, kalau nak tukar material pun boleh. Properties ARM, so daripada steel juga. Okay, so kita tukar daripada steel. Physical, tukar pada steel. Okay, kita boleh save dan kita boleh berpindah pada part yang seterusnya. Okay, untuk part yang seterusnya sama juga caranya. Klik pada new drawing, template metric, kemudian standard MMIPT, double klik. Okay, so part yang berikutnya kita lukis dia punya ni lah, dia punya yang atas ni. Okay, retainer ni paling senang lah ni. So part yang retainer ni kita akan lukis. Part retainer kita akan lukis, dan di situ kamu boleh gunakan ia, ataupun kita boleh ni lah, kita boleh study dia punya ni distance ataupun diameter, sebab dia senang je ni kan. Dia merupakan satu lebih kurang macam plate lah. Dia ada 3 lubang skru kat sini, tapi dia hollow je, dia tak ada thread. Sebab kalau ada thread dia ada tulis lah dia punya size thread ke apa kan, darab 0.75 sebagainya, tapi dia tak ada. Dia tulis diameter je 5.16. Kemudian kat situ okay, ketebalan kat sini 6.35, diameter pada sekalian adalah 50.8. okay, guideline untuk kita buat 3 lubang skru ni adalah diameter 38.1, dan dia membagi pada 3 degree ataupun 3 sudut lah, iaitu sudut pertama ni 120, 120, kemudian yang dia membagi pada 3 ruang, 3 sudut, iaitu sudut pertama 120, yang kedua dan ketiga ni pun sama lah. So kita boleh gunakan array dengan menggunakan circular array. Okay, so kita boleh berpindah pada inventor. Okay, klik pada 2D sketch. Kemudian kita akan gunakan plane yang sesuai dengan ia adalah XY plane. Okay, kita lukis pada front, klik pada circle. Buat satu circle dengan diameter 50.8. Kemudian di situ kamu lukis circle yang kedua. Uh, 14.3. Kemudian dia ada lagi satu circle untuk membuat guideline kita buat luas skru tu. So itu adalah 38.1. So daripada puncak ataupun garisan ni baru kita boleh lukis dia punya ni lah. Okay, kita lukis dia skru ni daripada tengah ni. Okay, so kita lukis dia punya diameter, masukkan nilai diameter 5.16. Dan seterusnya kita akan membuat dia punya array circular lah, sebab ada 3 kan. So klik pada circular array, circular pattern, klik pada objek yang kita nak array, klik pada circle tersebut sehingga dia warna biru ni. Kemudian pada bahagian axis ni, pada arrow ni, klik di situ dan klik pada circle yang kat dalam ni. So dia akan nampak kat situ preview adalah ada 6 kan. So kita tak nak, kita masukkan 3 sahaja. Dan okay, ni 360 ni memang betul lah. So okay, so kita boleh okay, ni cuba kita padam ni sebab kita tak nak yang kat sini. Okay, kita buang garisan tadi. Finish sketch, extrude. Okay, dia akan define ataupun detect area ataupun profile yang kita buat tadi dengan secara tepat.
Kemudian kita punya direction tu kita pilih sahaja simetrik, dan distance ataupun ketebalan tu adalah 6.35. Okey, dah siap dah kita punya retainer. Inilah paling senang lah ni. Okey, kita boleh save. So ni adalah ni adalah kita punya retainer. So kamu boleh save part tersebut pada folder yang sama tadi. Dan kalau kamu nak tukar dia punya material, kalau retainer tu steel, okey, ikut je lah. Kalau tak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa. So saya cuba tukar juga. Tukar kepada steel. Tukarlah steel carbon ke apa benda kan. Ulang. Okey, kita boleh save kembali. Dan kita boleh lukis part yang seterusnya. Okey, untuk pengetahuan kamu, kita dah melukis 5 buah part pada exercise ataupun projek butterfly valve ni. Okey, untuk part yang seterusnya macam screw nut tu saya akan bekalkan pada kamu. Maksudnya saya akan sediakan benda tu pada kamu. Saya akan attachkan sekali. Kalau kamu nak buat ia sebagai assignment kamu yang ni lah sebagai kamu punya assignment, saya akan bekalkan sekali dia punya skru, dia punya woodruff keyway tu, dia punya lock yang tadi kecil tu kan. So saya akan bekalkan ia kepada kamu. So maksudnya kamu dah tak payah lukis lagi lah. So lepas ni kita boleh terus pergi kepada proses assembly. So untuk part yang seterusnya tu, yang aksesori demi screw nut huruf key tu, saya akan berikan sekali dia punya attachment, dia punya aksesori nanti. Okay.